Silakan. Nak pakai ini pakai. Ha. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa na'buduka wa na'udzuka min syarri ma sana'na. A'udzuka bi ni'matika wa a'udzu bi dhanbi lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Seringkali saya jadikan ia panduan untuk saya ulang berkali-kali di dalam mana-mana tausiah, tazkirah, kuliah, apatah lagi bertepatan dengan kajian hakikat kehidupan ini, yang mana mengkaji ataupun memberikan penekanan kefahaman tentang sifat sebagai seorang hamba dan bagaimana musuh nombor satu, iaitu iblis laknatullahi alaih, yang meletakkan agenda utama musuh, iaitu iblis, untuk melakukan perkara yang dia akan buat kita hari ini, yang mana dalam surah Al-A'raf ayat 17 ini Allah rakamkan apa yang iblis akan lakukan di saat iblis minta permission, izin daripada sejak kalau ikutkan daripada zaman Nabi Adam AS lagi lah bermulanya dendam kesumat. Kalau ikut usianya sebelum tu lagi iblis ni, wallahu ta'ala alam berapa juta tahun sebelumnya, wallahu ta'ala alam, dan minta izin sehinggalah kiamat panjang masa. Apa iblis nak buat ni? Kita pun kadang menung juga, apa lagi nak buat ni? Ini kan hidup berjuta tahun mas sekalian. Lalu iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim.
Kata iblis, kemudian aku akan datangi mereka. Aku. Kalau kita tengok sekarang ni, Zionis laknatullah yani. Zionis yang bertungkul lumus untuk menghapuskan Palestin. 70 tahun lebih mereka gerak gempur untuk habiskan Palestin. Sampai lah ni tak habis-habis lagi. Bukan senang. Dan kubu terakhir tu Gaza. Kenapa Gaza tak habis-habis lagi? Kerana di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Masjid ni memang takkan tumbang dengan sekalian. Kalau kita dekatkan diri dengan masjid, diserang oleh musuh Allah, maka kita takkan tumbang sebenarnya. Itulah kubu pertahanan kita sebenarnya. Dia cuba nak kepung 360 darjah. Kita nampak musuh Zionis. Dan Zionis dan kutunya Yahudi Nasara ini, dia ada yang ketua dia ada. Namun ketua dia itu naik presiden baru. Itulah Dajjal. Dajjal ni tugas dia membuat kehancuran di luar sana. Apa yang kita nampak depan mata, kehancuran yang bermaharajalela, kehancuran akhlak, kehancuran fizikal, kehancuran macam-macam kehancuran lah, yang mana ia menjadi larangan oleh Allah, wala tufsidu fil ard, jangan lakukan kehancuran. Si Dajjal ini kerjanya membuat kehancuran demi kehancuran. Namun musuh nombor satu ni, dia mengepung juga jemaah sekalian. Dia mengepung juga kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan kata iblis, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Sepanjang-panjang tempoh hidup iblis sampai ke akhir hayatnya nanti kiamat, dia akan datangi kita all rounder. Itu musuh nombor satu. Dia akan buat kehancuran dari dalam, naik presiden, deputi presidennya, buat kehancuran dari luar. Yang lebih parah dalam punya kehancuran, kehancuran luar itu insya-Allah, jika benar niatnya mempertahankan watan, negara dengan benar, syahid dia. Tapi kalau dalaman kita hancur, kalah dengan musuh Allah, iblis, wa na'udzubillah min zalik, neraka kita. Dia akan buat kita hilang rasa syukur. Hilang rasa syukur. Sedangkan itulah perjalanan seorang hamba itu, makin lama hidup makin bersyukur. Makin dia rasa nikmat. Kalau ikutkan nisbah syukur ini, sifatnya makin lama makin nikmat. Sebab bertambah sifatnya seronok. Dia bukan makin lama dia jadi tak tahulah, dia punya borak dah. Tahulah apa nak jadi dengan hidup. Entahlah, tak tahu nak rasa apa dah. Dia macam missing in action, ada lost somewhere katanya. Tahulah itu tak ada, ni tak ada. Dia mula rasa macam lonely, kesorangan, kehilangan. Walhal hidup seorang hamba Allah ini, dia tidak boleh rasa begitu, kerana sekiranya dia jadikan hidupnya itu dengan sifat syukur, maka janji Allah, siapa bersyukur aku tambah nikmat, maka hidupnya makin lama makin nikmat, makin lama makin nikmat. Kalau dia mensyukuri nikmat rumah tangganya makin lama makin nikmat, makin lama makin nikmat. Nampak? Kalau dia mensyukuri dengan nikmat sihat dia, makin lama makin nikmat dia sihat. Makin sihat, makin nikmat, makin nikmat. Bertambah. Dengan Allah SWT tidak berkurang, nikmat sekalian. Namun begitu, itulah iblis. Dia akan melarikan fokus kita, melarikan tumpuan kita, agar kita tidak fokus kepada yang utama. Itulah membina rasa syukur, dan syukur ini tidak akan terbina kalau tidak ada rasa kehambaan. Lalu dia suburkan rasa keakuan. Keakuan inilah yang akan mekar, berkembang, meresap dalam hati setiap cucu cicit Adam, katanya. La ughwiyannahum ajma'in, kata. Dalam surah As-Sad ayat 82-83. Qala fa bi izzatik
Iblis pun puji Allah sekalian yang ramai. Dengan keagunganmu ya Allah, katanya, la uwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua. Nampak kan? Sesatkan, disuruh jangan solat. Dah, disuruh kita solat. Tak alam pun yang dah tak solat, dia tak kacau dah lah. Selesai dah masalah aku dah. Ni yang beramal, kata. Apa yang dia buat? Dia akan buat meresap rasa keakuan. Lalu beramalnya tidak merasa kehambaan. Kalau yang tak beramal sudah pasti rasa keakuan. Ku akulah nak datang ke tanah. Nampak? Ku akulah nak solat ke tanah. Ikut akulah nak awal waktu ke tanah. Yang bagian tidak beramal dah memang jelas keakuan je. Ku aku. Bagi yang beramal pula, keakuan juga dia akan masuk. Kenapa? Kerana dia melihat dirinya itu sendiri tanpa ada pertolongan Allah. Ini yang kita nak perhalusi dalam perjalanan perbahasan hakikat kehidupan. Kita sangat menjaga tentang sifat ini jemaah sekalian. Membentuk rasa syukur di dalam diri kita dalam kehidupan yang utama, agar kita mampu menterjemahkan kehidupan dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam aturan dia. Maka dalam perbincangan kehidupan ini memperhalusi ataupun mendalami tentang sifat yang ketiga yang hendak kita bahas dalam kehidupan. Jadi sifat tiga. Dia ada 4 perbahasan besar. Sekarang kita masih masuk membincangkan pada fasa ketiga. Fasa ketiga ni fatonah. Fatonah, kebijaksanaan. Dia ada 4 fasa perbahasan dia. Semua ni cuma sekalian adalah untuk membentuk tadi rasa kehambaan. Kerana dalam kehidupan lah hanya akan membentuk rasa atau sifat itu. Dalam kehidupan, daripada kehidupan maka diterjemahkan dalam amalan. Maka kalau tidak mampu membina rasa kehambaan di dalam kehidupan, maka dia beramal dengan sifat keakuan. Kehidupan dia rasa keakuan, amalan rasa keakuan. Bagaimana nak keluar daripada sifat ini? Maka kita membincangkan mengikut kaedah 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Dah keluar? Dah keluar? Belum? Betul? Okey. Baik. Maka dalam sifat yang ketiga ini, yang difatonah, yang ini mendalami tentang kebijaksanaan. Ini perlu dilihat dalam perbahasan hidup kita ini mengikut kepada sifat fatonah. Kita bahas kehidupan. Dia mula siddiq, benar. Kemudian amanah. Kemudian fatonah. Kemudian tabligh. Ada 4 susunan dia. Dalam bab fatonah ni, nak mendalami tentang kebijaksanaan, maka kita akan memahamkan perjalanan hidup kita ini melalui perbahasan hakikat masa. Hakikat masa. Okey, tak apa. Sementara tu kita baca dia. Kenapa membincangkan masa ni jemaah sekalian? Kerana masa ini sangat berkait rapat tentang kebijaksanaan masa. Kita nak menguruskan masa, mengurus masa. Bagi mengukuhkan lagi perbahasan sunnatullah. Dalam bab fatonah ada membincangkan tentang sunnatullah. Dia panggil sunnatullah ni apa? Aturan Allah yang mengatur seluruh pergerakan makhluk ciptaan. Perkara yang hendak difahami dengan lebih mendalam adalah dengan memahami berkenaan dengan hakikat masa. Yakni sebenarnya masa ini dalam perbincangan bagaimana. Bila dia faham tentang masa, maka hilanglah sifat keakuan tu nanti. Kita akan nampak nanti perbahasan ni mas sekalian. Sebab manusia tak boleh nak jaga, tak boleh nak kontrol masa, tak boleh. Macam mana pun hebat kita tak boleh nak kejar masa, tak boleh. Tak boleh mas sekalian. Masa akan sentiasa mendahului kita. Kalau kita tidak mengikuti aturannya, maka kita akan tertinggal. Dan masa dikaitkan dengan nyawa ni mas sekalian. Bertambah masa, ini bertambah umur, maka berkurang nyawa kita. Setiap manusia diberikan masa, wallahu ta'ala alam berapa lama kita tak tahu. Setiap orang ada
tempoh masa, jangka hayat dia. Lah? Boleh? Tak apa. Maka dengan memahami hakikat masa, maka kita akan lebih mudah untuk memahami segala aturan kehidupan dan kehendak Allah SWT ke atas kita. Jadi dalam perbahasan ini jemaah sekalian, kita memahami tentang aturan Allah dan segala taklif, segala apa yang dipertanggungjawabkan ke atas kita. Maka di sini Al-Imam Ibn Atha'illah As-Skandari rahimahullah ta'ala alaih meletakkan perbahasan hak dalam waktu dan hak waktu. Dia ada pecah, hak dalam waktu dan hak waktu. Ada ke? Tak ada. Okey, tak apa. Semua pandang sama macam ada. Tak apa, tak apa. Yang dimasukkan hak dalam waktu. Bila kita faham tentang mendalami tentang waktu ni, maka kita akan nampak perjalanan hidup kita jemaah sekalian, dia bukan terletak pada aku nak buat apa. Bukan aku dah. Apakah yang Allah pertanggungjawabkan ke atas kita dalam waktu itu. Lalu perbahasan yang dimasukkan adalah kita perhaluskan dia ataupun kita perdalami dia dengan perbahasan hak dalam waktu. Yakni segala hak-hak, yakni tanggungjawab yang Allah SWT telah tetapkan, dan segala suruhan yang telah ditentukan yang berupa bentuk syariat ibadat yang telah digaris pandukan dalam rukun Islam, yang termasuk dalamnya segala rukun wajib dalam ibadat yang sunat, meninggalkan yang haram. Maknanya hak dalam waktu itu apa yang termasuk di dalamnya hukum hakam. Yakni Allah bagi kita waktu pecah pada dua perbahasan. Hak dalam waktu, hak waktu. Hak dalam waktu itu, sebagai contoh dalam waktu ini sekarang ni, apa yang dipertanggungjawabkan oleh Allah ke atas kita waktu ini. Maka tak adalah perbincangan aku nak buat apa sesuka hati kita. Sebab waktu tu milik Allah. Demi masa Allah bersumpah. Dia kadang-kadang kita ni ingat masa ni ikut kita. Tak boleh, kita yang kena ikut masa, dan masa tu pula ikut apa yang telah dipertanggungjawabkan. Bagai contoh, masuknya waktu maghrib, dah masuknya solat, yakni fardu maghrib, dah masuk dah. Waktu itu dia tak boleh buat benda lain selagi dia tidak menunaikan tuntutan solat yang utama. Contoh. Maka dalam pemikiran dia, dalam perancangan hidup dia, hari-harian dia kena tahu dalam waktu, setiap waktu, apa yang wajib, apa yang sunat nak kena buat waktu ini, apa yang makruh, malah yang mesti kita perjelaskan apa yang haram dalam waktu ini. Apa yang kita kena lakukan dalam mengikut susunan hukum tadi. Kalau dalam bab fiqh, dia panggil fiqh aulawiyah, fiqh keutamaan. Maka di situ barulah kita mengikut hak waktu, dan kita tidak mengikut nafsu. Ikut hak waktu ini. Wajibnya apa? Selagi tak selesai yang wajib, tergantung yang sunat. Malah tak laku yang harus. Harus langsung tak laku. Kita buat yang sunat, tiba-tiba yang wajib tinggal. Apa dia? Solat fardu. Yang wajib tak selesai lagi, yang sunat dibuat. Tak dikira. Nak solat subuh, tuan-tuan, dia nak dapatkan fadilat qabliyah subuh, dunia dan seisinya. Datang-datang tu imam dah solat dah. Dia tengok dan lagi ni hari Jumaat ni, lama ni sujud syahadah ni dah. Dia bantai solat sunat qabliyah kat belakang tu. Dia ingat dia boleh kejar imam. Ni bukan soal kejar imam. Dah tak terpakai dah sunat tu, malah sila lagi bulan tertolak. Buat tanpa ilmu, tak boleh dah lah. Sebab bertemu yang wajib, gugurlah yang sunat.
Tu kaedah. Kalau perhalusi pula dalam bab, kalau nak mendalami dia, belajarlah dalam bab fiqh solat lah. Situ jumpalah perbahasannya. Yang kita bahaskan ni dalam kehidupan seharian. Kadang-kadang kita duk menung, nak buat apa ya? Nak menung kita. Dalam ini banyak masa ni, nak buat apa ya? Dia boleh fikir nak buat apa. Saya tak ada buat apa dah lah. Kita menung lah. Tak ada, Iman sekalian. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata apa? Setiap waktu yang terluang pasti akan diisi dengan perkara yang sama ada yang baik atau yang buruk. Itu ya. Tidak diisi dengan yang baik, maka diisi yang buruk. Maka kalau ada isi yang baik, tidak diisi yang buruk. Kalau diisi yang buruk, tidak diisi yang baik. Maka datanglah perbahasan tentang tuntutan waktu yang mana dah hadis qudsi. Allah Imam At-Tirmizi, mafhum hadis. Allah kata apa? Ya abna Adam tafarruq li ibadati amla'u sadra ghina wa asudda faqra. Wahai anak Adam, Allah panggil, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Jangan tunggu ada masa, luangkan masa. Masa Allah bagi kita, Allah takdirkan kita. Dalam takdirnya, anda kena faham ni, sebut banyak kali takdir ni bukan tertakluk atas diri kita. Bukan kita yang tentukan, semua dalam ketentuan Allah. Maka di dalam ketentuan Allah itu telah ditentukan kita untuk mengatur masa. Faham? Dalam ketentuan Allah itu telah ditentukan kita untuk mengatur masa, yang masa mesti mengikut ketentuan Allah. Macam mana tu Ustaz? Maka masa yang Allah anugerahkan kita, Allah bagi kita akal fikiran. Yang mana akal fikiran ni Allah beri kita takdir memilih. Maka dalam takdir kita memilih untuk berbuat baik, maka kita pun memilih untuk berbuat baik dengan ilmu yang Allah berikan. Maka dengan itu Allah akan tentukan hasil yang baik. Setiap hasil Allah tentukan, tapi perbuatan itu Allah takdirkan kita untuk melakukan. Kerana yang akan dipertanggungjawabkan adalah perbuatan kita. Yang menentukan hasil itu tetap Allah. Tu Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas. Bukan dia yang menentukan hasil. Hasil ditentukan oleh Allah. Namun perjalanan ke arah hasil itu, af'al kepada perbuatan itu, yakni hasil, yakni tugasan kita untuk mengisinya dengan takdir Allah itu. Allah dah takdirkan kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dan Allah nak tengok, sewaktu kita berusaha untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan hasilkan, Allah akan tentukan kebaikan untuk kita. Maka di situ datanglah yang menzalimi kita itu adalah diri kita sendiri. Kerana Allah akan tentukan hasil. Namun kita tidak bergerak ke arah hasil itu. Hasil baik tersedia, hasil buruk tersedia di dalam ilmu Allah. Lalu waktu itu kita pun duduk tak buat apa. Kita beranggap tak tahu nak buat apa. Walhal Allah dah sediakan baik dan buruk. Hasilnya dah ada. Tinggal kita nak pergi ke arah itu. Sama ada kita memilih untuk melakukan takdir yang Allah tentukan kebaikan. Kalau kita memilih takdir itu dengan ilmu yang Allah berikan, maka Allah akan hasilkan kebaikan. Bukan kita yang menghasilkan. Anda faham tu? Ini kena jelas sebab apa. Nanti kalau dia sandar pada amalan dia, usaha dia jadi qadariyah. Qadarah ni apa? Aku menentukan hasil. Akhir zaman ni cenderung dia semua akan berbincang menentukan hasil. Dia berbincang perkara yang dah terjadi. Kenapa dia buat jahat? Kenapa jahat tu hasil? Hasil jahat tu diperbincangkan. Walhal yang perlu dibincangkan perbuatan kita tu. Allah dah suruh kita menuntut ilmu, memikirkan jangan buat jahat. Allah suruh. Bila dah terjadi, itu Allah tentukan. Dah kita yang berjalan ke arah itu. Kita buat tak tahu, ikutlah. Kita ingat boleh terjadi sendiri. Sedangkan Allah telah takdirkan kita untuk melakukan perkara itu. Itu maksudnya dalam setiap masa yang Allah bagi, Allah taklifkan kita untuk menyusun. Itu nak kelebihan manusia yang punya akal ni. Kalau selain daripada manusia tidak akal, itu disusun. Dia tak boleh fikir. Mereka diatur 100%. Kita pun diatur 100% oleh Allah.
Namun Allah berikan kelebihan pada akal dan Allah takdirkan untuk kita memilih baik dan buruk. Namun yang menentukan hasil baik dan buruk tetap Allah. Itu kena jelas. Almarhum Datuk Seri Abah Sandin Al-Hafiz, beliau syarahkan mudah. Usaha pada kita, rezeki pada Allah. Apa maksudnya? Rezeki tetap di sisi Allah. Kita takkan boleh menentukan hasil rezeki, kerana yang menentukan hasil rezeki Allah. Usaha adalah ikhtiar manusia untuk menyenangkan diri itu hamba. Perkadaran hasil rezeki tetap Allah, di dalam rahsia Allah, di dalam ilmu Allah. Allah nak bagi mengikut berapa hasil, itu tertakluk dan terletak pada kekuasaan Allah. Boleh jadi kita buat sikit dapat banyak, boleh jadi. Boleh jadi kita buat banyak dapat sikit, boleh jadi. Sebab rezeki tidak tersandar ataupun tidak terkait dengan usaha semata-mata. Atau kena faham begitu. Jadi kalau kita masa ada, rezeki dari Allah, usaha dari kita mau buat tahu. Tak tahulah nak buat apa Ustaz. Biarlah rezeki itu datang. Ya memang rezeki itu datang dengan Allah. Tapi kita punya usahanya Allah dah tentukan itu untuk kita melakukan usaha ikhtiar. Maka masa kita terbuang, tak buat apa. Nanti Allah tanya. Allah tanya af'al tu, perbuatan tu. Allah tak tanya hasil. Contoh nak jadi baik dan buruk, contoh didik anak kan. Kita tak tahu apa nasib anak tu. Dan kita takkan boleh tentukan nasib anak itu. Kalau tentukan jadi Tuhan, kebanyakan orang tentu jadi Tuhan. Ini masalahnya di zaman ni. Tapi tak nak buat. Menentukan pandai. Buat tak nak. Dan Allah takkan tanya hasilnya. Allah tanya apa perbuatan kita, af'al kita. Kalau kita dah berusaha untuk menjadi baik, mendidik anak tu menjadi baik, kita dah usaha dah. Masa itu kita dah diisi dengan okey, ni apa yang wajib. Anak sekarang ni wajib, okey, nak didik dia dengan ilmu tauhid contoh. Waktu ini, masa ini, dalam waktu ini nak didik dia tauhid, nombor satu. Maka dididiklah tauhid, dididik dan terus dididik, dan masa diberikan untuk mendidik anak. Hasil daripada didikan itu tidak ditanya oleh Allah, anak tu pandai ke tak pandai. Sebab hasil bukan ditentukan oleh usaha kita. Namun kita, Allah taklifkan, Allah bertanggungjawabkan untuk berusaha mendidik. Itu mendidiklah kita. Itu cara dia. Maka dalam dipanggil hak dalam waktu. Hak dalam waktu itu banyak dipanggil taklif, pertanggungjawaban yang tertakluk dengan usaha kita. Taklif, tanggungjawab atau usaha datang masjid contoh. Ni masa ni. Contoh masa sekarang ni, apa yang kena buat sekarang ni waktu maghrib, apa yang sebaik-baik, apa keutamaan. Letak solat ala waqtiha jamaah di rumah Allah. Jadi kita penuhi, kita usahakan. Bila kita usahakan, Allah tentukan hasil dan Allah hasilkan. Tengok usaha kita tu sungguh-sungguh, Allah hasilkan. Sebab tu usaha pada kita, rezeki pada Allah. Tu kata almarhum Datuk Seri Abah Sandin Al-Hafiz. Kat situ kita akan nampak bahawasanya kita akan melakukan segala perintah Allah, dan kita berharap Allah memberikan hasil yang terbaik. Itu cara dia. Maka di situ kita akan memikirkan dalam seharian waktu kita, tidak lagi daripada kerangka hukum yang 5 lah. Ni wajib ke? Ni aku nak buat lagi kelang kabut ni. Kelang kabut ni perkara wajib ke perkara haram pula ni? Kan kelang kabut benda yang haram pula. Yang aku nak kena buat ni perkara sunat. Sunat ni selesai dah yang wajib. Dia kena jadi orang begitu ni mas sekalian. Dia dah tak nampak diri dah, nampak hukum. Kalau nampak diri tu, dia datang laku-aku lah. Dia tak nampak hukum lah. Tapi kalau nampak hukum, hilang diri lah. Itu kata makrifah bil hukum tu. Yang mengenal diri dengan hukum. Orang yang mengenal hukum, orang yang makrifat lah. Dia mengenal lah. Sebab hukum dari Allah, bukan dari makhluk. Tak ada lagi siapa berani meletakkan wajib. Malah kita tak boleh sewenang-wenang meletakkan yang wajib kalau tiada arahan ataupun dalam nas mengatakan wajib, tak boleh. Dan tak boleh sebarang barang kita kata haram, tak boleh. Kena datangkan dalil. Sebab tu tak ada hukum yang 6. Hukum yang 6 tahu tuan-tuan, hukum yang ke-6. Apa dia? Hukum Nabi tak buat.
Hukum ke-6. Macam mana hukum Nabi tak buat pula? Dia tetap termasuk dalam usul fiqh daripada hadis Nabi. Itu ada ulama yang membincangkan usul fiqh pada hadis Nabi, keluarlah hukum. Dia mesti ada hukum sunat ke, harus ke. Ni haram ni. Datangkan kata marhum atau Hasan Hafiz, senang kalau berdatang orang yang mengharamkan suatu benda yang tiada dalil haram. Walaupun dia kata kullu bid'ah dolalah contoh. Yang mana mengatakan perbuatan ini haram? Senang, khusus. Kalau tak ada, tak ada. Apatah lagi kalau perkara itu telah disepakat oleh pihak autoriti mengatakannya haruslah. Senang. Kamu kata tak boleh, mana kata tak boleh? Dia yang mengata tak boleh tu kena keluarkan dalil kata tak boleh. Sebab dalam hadis itu dia takmim, dia umum. Dia ada ilah, dia ada taksis, kecuali perkara-perkara yang membawa kebaikan. Kita tanya bidah hasanah tu. Sama dengan suratul Asr, wal Asr innal insana lafi khusr. Demi masa semua rugi, semua. Kalau sebut demi masa semua rugi, apa buat semua rugi? Tak ada apa makna. Sekali Allah letakkan kecuali, itu taksis, pengkhususan. Kecuali orang yang tak rugi adalah orang yang beriman. Apa saja perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita ini bersandarkan iman, maka terlepas daripada kerugian. Dalam bab ini keutamaan juga kita lihat. Hidup kita bila susun bab masa ni, kita akan susun aku hidup tak nak rugi. Rugi apa? Tak nak rugi di sisi Allah. Rugi di sisi makhluk ni barang yang tak pasti. Rugi di sisi Allah barang yang nyata. Kalau Allah kata rugi 1 bilion, 7 bilion, berapa bilion manusia kata kau untung, tak ada manfaat. Tapi di saat Allah kata kau untung, berapa bilion orang penduduk langit dan bumi kata kita rugi, tetap kita beruntung. Maka utamakan apa di sisi Allah. Maka kalau kita nak jadi orang beruntung, jadi orang beriman. Orang beriman itu lihat amalan-amalan yang berkaitan dengan iman. Bagi contoh, lepas asar waktu maghrib, demi masa asar, solat wusta. Waktu asar ni dia mede, dia bagi siren. Hati-hati, dia solat, dia kalau 5 tu dia tengah-tengah tu. Dia tengah-tengah ni sama ada dia sengit ke kiri ke kanan. Macam itulah. Sebab asar ni penutup tirai. Waktu maghrib tu dia bermula hari baru orang Islam. Kalau nak takbir pun waktu maghrib tu dah masuk takbir raya. Hari dah masuk dah malam raya dah. Nampak? Jadi permulaan hari itu cuma sekalian, permulaan hari itu kalau nak jadi orang beruntung, sebab waktu asar Allah kata rugi semuanya kecuali orang beriman. Orang beriman ni apa ciri dia? Yakni dia solat di masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Nampak? Jadi masjid dan beriman ni berpisah tiada. Hang bagilah dalil apa pun tak apa. Dia tak apa, tak kira. Tak dikira. Saya buat tafsir mudah mas sekalian, contoh mudah. Kita datang rumah Allah ni tanda iman. Sebab apa? Iman yakin Allah ada. Tafsirlah dengan ringkasnya. Iman kita percaya Allah ada. Apa syariat Allah ada? Bagi kita apa syariat? Membuktikan Allah ada. Bagi kita, pertama kita lihat adanya alam. Okey, itu dalil umum. Kemudian syariat kita, di mana tempat ataupun bagaimana menyatakan Allah ada, maka pasti datang ke rumah Allah. Buktinya, contoh kita nak pergi mana-mana, kita duduk dekat rumah mak sini. Kita nak jalan, nak keluar mana-mana, mesti lalu rumah mak. Tergamak ke kita lalu tak singgah rumah mak, dan kita tahu mak ada. Dan kita datang rumah mak sebab mak ada. Bila mak dah tak ada, tak datang dah. Tak ada lagi orang melintas rumah mak ada, dia lalu saja. Dia buka tingkap, tin-tin tak.
Mak kata kau asamnya anak dia, nyinggah pun tidak. Sibuk benar dia. Tak boleh. Dan kita akan ingat mak ada, mana tempat? Rumah. Mana dia ingat mak, mana tempat? Pergi pasar, tak ada. Pergi shopping, tak ada. Dia mesti pergi rumah. Jadi tuan-tuan datang masjid ni, sebenarnya tanda Allah ada. Kita lah nak menyatakan tu. Kita lah nak menyatakan. Lalu kita datang ke rumah Allah kerana yakin Allah ada. Nah, isyak dah ke? Tengok ni. Oh, belum lah. Ingat azan bangun ni kita dah tengok dah. Standby. Okey. Jadi masa kena jaga. Hak dalam waktu, sematkan dalam hati, dalam fikiran, keutamaan. Itu nombor satu, keutamaan. Supaya kita tak buat benda yang sia-sia. Atau hak dalam waktu. Adapun hak dalam waktu ini, meninggalkan hak-hak dalam waktu yang berubah bentuk kewajipan adalah suatu dosa besar dan melanggar akan suruhan dan kehendak Allah SWT. Itu adalah dosa besar. Perbahasan dosa besar. Dan menjaga hak dalam waktu ini adalah suatu tuntutan yang menjamin kepada keberkatan masa. Siapa yang menjaga hak dalam waktu, yakni hak dalam waktu tu balik pada hukum yang 5 tadi, dia jaga hak tu, dia menunaikan hak yang wajib, mana hak yang sunat, mana hak yang harus, memperkasa yang wajib, memperkemas yang sunat, menjauhi yang haram, kacau. Maka dia akan mendapat keberkatan masa. Keberkatan masa ni apa? Masanya akan diberikan oleh Allah dalam bentuk kebaikan yang bertambah-tambah. Selepas satu masa tu, contoh dia boleh buat solat, katalah solat maghrib, tanda keberkatan masa kita boleh solat isyak pula. Lepas satu kebaikan dengan kebaikan tu tidak bersilih ganti. Dia continuous, dia wirid. Yang ni malah kadang-kadang kebaikan dia daripada satu kebaikan ke satu kebaikan, bertambah lagi kebaikan yang ada. Itu keberkatan masa. Dan Allah ringankan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sebab apa? Sebab kita niat nak jaga masa. Jadi kita kena lihat di situ, dalam bab membentuk kebijaksanaan adalah dengan dia menyusun hidupnya dengan berbalik kepada masa yang disusun mengikut keutamaan. Terutama waktu solat dah. Sebab ibadat yang dipegang waktu ni adalah waktu solat. Solat perlukan masa. Dan masa paling mahal, paling bernilai berbanding semuanya. Sebab tu solat hanya perlukan masa saja. Tapi itu pun ada yang tak boleh bagi masa. Solat tak perlukan harta. Mana tuan-tuan datang maghrib bayar duit? Tak ada. Sebab apa tak bayar? Kerana duit masih boleh dicari, tapi masa belum tentu. Tuan, kalau dah berlalu, masa tu berlalu. Ini perbahasan hak waktu pula. Tadi hak dalam waktu. Perbahasan hak waktu. Kalau dah berlalu masa tu, berlalulah dia. Sekarang masuknya waktu isyak, datanglah hak dalam waktu ini. Datang. Hak dalam waktu ini, masuknya waktu solat fardu isyak. Macam itu cara dia. Dibagi laluan. Allah. Masuknya waktu isyak, datanglah hak dalam. Allahu Akbar.
وبعث مقام الله إنك لا تخلف. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit, kita pergi pada kesimpulan. Baik, seterusnya kita memahami tentang hak waktu. Hak waktu ini bila dia datang, berlalu, dia tak boleh nak return balik. Dia dah berlalu pergi, maka dia tak ada ganti, mas sekalian. Maka Syekh Imam Ibn Atha'illah As-Skandari rahimahullah ta'ala alaih meletakkan hak waktu ini adalah ketika datang keadaan di mana, kalau kita lihat kepada hadis Nabi SAW pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang, yakni manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yakni yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ini hak waktu. Tadi hak dalam waktu. Hak dalam waktu itu terkait dengan segala taklif yang dipertanggungjawabkan dari sudut hukum akad dan susunan mengikut rukun Islam. Adapun hak waktu itu, Nabi kata waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Dalam 5 perkara ini, ingat 5 sebelum 5 ni, kita bincangkan dalam perbincangan hak waktu. Kita kadang nampak mudah sekalian hak waktu ini, tapi waktu ini ingat dia lebih bernilai daripada segala apa yang ada di alam muka bumi kita. Kalau dah datang waktu sihat, berlalunya sihat datang sakit, di situlah segala duit dilaburkan. Kita takkan mampu mendatangkan balik sihat dengan nilai duit, harga duit. Tak ada satu duit pun boleh datangkan sihat sebenarnya. Sebagai contoh, maka bila sihat pun datang, maka padanya ada amanah tertakluk dalamnya itu segala tuntutan ibadah. Begitu juga waktu muda ya mas sekalian. Waktu muda, tengah sihat, tengah muda, sebelum datangnya waktu tua, Nabi kata, dia ni muda tua ni sebenarnya bagi saya, kalau tengok padanya syariat satu keduanya hakikatnya, tua ni mas sekalian dia pakai dengan lemah. Saya cakap macam ni sebab saya terimbau keadaan saya pernah dirasakan apa itu tua mas sekalian. Apa dia? Tak larat. Ni nak angkat cawan ni pun tadi minum tadi ni, tak boleh. Saya tak boleh angkat. Ni tak boleh, jalan bertongkak. Saya dah serang 7 tahun lepas kan. 7 tahun lepas kan. Ni 2000 apa ni? 23. 7 ya, 2015. Ni waktu kuliah lah, waktu tu baru saya start kuliah 2014. 2015 Allah bagi ujian sakit. Tapi ujian yang paling besar ujian sihat. Nikmat yang ramai orang lupa, Nabi kata sihat dan lapang. Jangan tertipu, jangan ingat sakit tu dahsyatnya. Memang dahsyat sakit tu, tapi lebih dahsyat sihat. Kerana nak ingat Allah time sihat lebih susah daripada ingat Allah time senang, time sakit. Allah bagi ceramah waktu tu, tiba sakit tak boleh nafas, 3 bulan terlantar sakit. Sakit saraf 24 jam sakit badan. Tak boleh. Lemah susut 15 kilo, tak tahu apa cerita. Habis semua tenaga zahir batin lah. Waktu tu lah tahu apa itu sihat, kuat bukan pada usia muda ke, bukan. Tua tu Allah nak nisbahkan hilang daya sebenarnya. Dan Allah boleh hilangkan daya waktu muda pun. Sebab tu sihat sakit tak duduk pada tua muda. Adat tua datang sakit, adat lah. Tapi dia tak boleh kata muda tak sakit. Sakit, datang sakit waktu muda, kadang-kadang ngalah kawan tua. Dia datang macam itu. Ini kehidupan. Sebab tu kita tak boleh duduk dalam keadaan menunggak langit. Tak boleh, sebab kita bukan menentukan hasil. Jadi sebelum benda tu berlalu pergi, baik ulang, baik pergunakan baik-baik. Orang datangnya kita tengah muda, kemudian kita tak apa. Bila dah usia, dah tak ada daya, baru kita nak kenang.
tu dipanggil. Hanya kata Imam Ibn Ta'ala Skandari rahimahullah ta'ala alaih, waktu itu bila dah berlalu tu, datanglah perbahasan muhasabah. Ini beristighfar kembali atas perkara yang dah dilakukan dulu. Dah tak boleh nak repeat balik dah. Kalau kata Allah bagi sakit, time sihat dulu, ya Allah, mengenanglah kita. Ya Allah, insaf sajalah. Istighfar, ya Allah, dulu aku sihat, aku tak boleh ni. Kerana sakit, baru teringin nak pergi, baru teringin itu. Tengah sihat lah patut kena teringin untuk buat lebih kuat. Sebab datang sakit dia tak boleh buat. Macam PKP kan, tempoh hari kita kena. Kita boleh datang setiap masa ni okey. Kita tak sedar yang tempoh hari dulu kita tak boleh datang waktu. Datang marah orang. Kenapa tak buka masjid ni? Bila dah buka tak datang juga. Allah. Yang datang ni, bila Allah uji nanti, katalah uji balik. Dalam hukum fiknya, bila kita melazimi ibadat, sekiranya terhalang sesuatu di luar kawalan kita, maka pahalanya berjalan seperti mana kita melakukannya. Sebab tu kita kena buat sewaktu tengah ada masa ni. Kita tak tahu waktu nanti bila datang kita tak ada peluang lagi nak buat. Tengah ada masa, buat. Sebab satu masa kita tak dapat buat, mudah-mudahan pahalanya mengalir seperti mana kita buat. Rajin datang solat 5 waktu, tiba-tiba dah tak boleh, terlantar dah. Waktu itu dua keadaan. Pertama, kita istighfar. Kedua, kita alhamdulillah, syukur waktu sihat aku datang dah. Ya Allah, terimalah amalan aku waktu sihat dulu ya Allah. Terimalah amalan aku waktu sihat dulu aku datang ya Allah. Sakit aku tak boleh datang dah. Macam gitu. Ni hak waktu. Waktu ini jemaah sekalian dah tak nampak diri dah. Diri kita dah tak nampak. Yang ada apa waktu itu dan kita tak boleh pegang. Muda tak boleh pegang, buatlah macam mana pun. Sihat tak boleh pegang. Kaya, orang kata kaya ni, walhal kaya tu bukan harta, kaya tu jiwa. Kaya pun tak boleh pegang. Siapa sangka dia boleh jatuh muflis? Kaya tu bukan dengan diri dia, kaya tu dengan anugerah Allah. Dia tak boleh pegang, dia tak boleh pertahankan. Sampai tahap Allah akan, kalau dia lawan perintah Allah, sampai tahap dia istidrak, kena jatuh-jatuh lah. Betul orang tak boleh nak pertahankan kekayaan. Kalau dia pertahankan dengan diri dia, tu saya stres. Lapang dan sempit. Lagilah waktu lapang, siapa boleh tahan lapang? Sekali datang sempit, apa pun tak datang. Dan yang paling tak boleh tahan yang kelima, hidup sebelum mati. Datang mati, siapa pun tak boleh tahan. Kullun nafsin za'iqatul maut. Wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pastikan mati, dan kami menguji mereka dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada Allah lah kita kembali. Dan kesimpulan jemaah sekalian, adapun dalam perkara di atas, kita melihat dalam bab kebijaksanaan ini, kita letakkan pada bagaimana kita memahami waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kata Nabi SAW, orang yang bijak itu adalah orang yang memikirkan, mempersiapkan dirinya. Al-kayyis mandana nafsah amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya amalan selepas kematiannya. Jadi mudah-mudahan jemaah sekalian, perbincangan malam ini perbincangan yang mempersiapkan kita untuk kematian kita. Setiap yang kita lakukan bukan untuk hidup kita dah. Tak kisahlah muda ke tua, bukan itu isunya mati bila-bila masa. Apatah lagi akhir zaman ni mati mendadak macam-macam dah. Yang saya tengok tu lah, yang terbakar tu jemaah sekalian. Tuan tengok aksiden kat Gua Musang. Allah Akbar. Yelah, ini yang dekat Palestin lagi lah kan. Kita tahu lagi dahsyat kita tengok. Dulu orang kata pakai kasit baby kan, baby kasit. Kalau tak pakai bahaya, nanti korang terpelanting budak dia. Takdir Allah, mak ayah keluar, baby tak boleh keluar 7 bulan. Sebab apa? Kasit. Baby dah duduk dalam tu, tak sempat nak buka. Terbakar 7 bulan. Merang-rang bapak. Merang-rang. Saya selang 2 hari lalu Gua Musang balik, saya naik motor. Situ malam memang tanam. Siapa sangka takdir Allah gitu. 2 keadaan pengajaran. Pertama, kematian waktu muda 7 bulan.
Yang kedua, ini kisah yang kedua ni, kematian terbakar ni. Yang dulu yang isteri dekat highway tu, isteri tu ingat tak? Yang isteri terbakar juga. Abang takkan tinggalkan kamu katanya. Dia punya skrip tu. Yang ini baby. Lihat ahli keluarga terbakar. Ya Allah. Moga Allah bagi kekuatan, Allah bagi kebaikan kepada yang melaluinya. Tapi kita cuba renung, bagaimana kita memikirkan ahli keluarga terbakar dalam api neraka. Macam itulah Nabi SAW berempah pulas nak selamatkan kita daripada terbakar dalam api neraka. Begitu sayang Nabi kat kita jemaah sekalian. Apa yang Nabi ajar ni supaya kita jangan terbakar di api neraka yang lebih dahsyat daripada api dunia 70 kali ganda. Nak tengok Allah jadikan pengajaran berlaku kat dunia ni supaya kita berfikir akhirat kan. Tengok terbakar, ya Allah macam manalah kalau ya Allah. Kita tak tercakap yang sekalian. Boleh tuan-tuan dia seronok ke kalau kita tengah makan-makan seronok, anak kita terbakar kat sana? Boleh? Kena penjara pun tak tidur malam. Anak aku ni keluar. Macam itulah kita kat syurga, keluarga kita kat neraka. Sebab tu masuk syurga ramai-ramai satu keluarga. Sebab tu kena sepakat ahli keluarga. Marilah, aku nak ajak kamu masuk syurga ni. Bapak jalan dulu, kamu jangan cakap macam tu. Aku tak sanggup kamu tengok kamu ni kena diperlakukan. Nampak? Mudah-mudahan apa masa yang kita lakukan ni persiapan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Wallahu a'lam sekalian. Mohon ampun maaf daripada saya kekurangan terkasar-kasar itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni. Aku lu qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul hasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah